Hai, tajuk hari ini ialah fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Apa yang dimaksudkan dengan fungsi kerja? Fungsi kerja adalah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Bagaimana pula dengan frekuensi ambang? Frekuensi ambang adalah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik dan ianya dinamakan frekuensi ambang. Jadi, apa yang perlu kita tahu tentang topik ini? Mari kita lihat sama-sama. Seterusnya, pada subtopik ini, kita akan belajar tentang fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi kesan fotoelektrik. Hubung kait antara fungsi kerja dan frekuensi ambang boleh dilihat melalui graf Kmax melawan F. Hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron Kmax dengan frekuensi cahaya F ditunjukkan dengan graf dalam rajah 7.12. Graf ini merupakan graf garis lurus dengan kecurunan positif dan tidak melalui titik asalan. Nilai frekuensi ambang F0 ialah nilai pada pintasan paksi frekuensi. Hubungan antara fungsi kerja dan frekuensi ambang bagi suatu logam boleh ditentukan melalui hubungan W sama dengan HF. Fotoelektron akan memperoleh tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang. Pada graf ini juga kita dapat simpulkan bahawa pada bahagian ini sahaja yang mempunyai kesan fotoelektrik. Manakala pada bahagian ini tiada kesan fotoelektrik. Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti untuk studi pembelajaran ini iaitu menentukan frekuensi ambang, F0 dan juga fungsi kerja W. Jadi aktiviti yang akan kita lakukan ialah aktiviti 7.7 di mana awak boleh rujuk pada muka teks muka surat 240. Jadi apa yang kita perlu buat untuk melakukan aktiviti ini? Yang pertama awak imbas QR code kat sini. Okey, apabila awak imbas dia akan keluar simulasi yang macam ni. Now kita try explore simulasi. Baiklah, ini simulasi yang kita dah scan QR code tadi itulah. Okay, first awak akan tekan option untuk show photo. So awak akan nampak dia ada photo keluar dekat sini. Jadi sebelum tu saya nak beritahu tujuan kita melakukan simulasi ini adalah untuk membuktikan bahawa setiap logam mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. Jadi untuk video ni saya tunjukkan dua sahaja logam. Okay, yang lain-lain awak boleh try sendirilah. Okay, yang first kali kita tengok kat target ni adalah logam yang kita akan gunakan. Okay, ini adalah intensity dan ini adalah wavelength. Jadi kita nak tengok frekuensi. Jadi kita kena tekan kat sini. So ini adalah frekuensi ambang dan juga energi lah. Okay, first kita naikkan intensity. Jadi perasan dekat sini ada penghasilan elektron. Jadi kita nak tahu di mana sebenarnya dia punya frekuensi ambang. Frekuensi ambang adalah frekuensi yang minimum untuk berlaku penghasilan elektron lah. Kita kena try slow adjust the wave. Kita boleh tengok ini ada experimental parameter di mana kita tengok material dia sodium, wavelength untuk sodium adalah 535 nanometer dan ini adalah dia punya frekuensi ambang iaitu kurang daripada 0.75. Okay, now kita try tukar dia punya logam iaitu zinc. Okay, apabila kita tukar logam kita akan nampak bahawa tiada penghasilan elektron dekat sini. Itu dah menunjukkan bahawa zinc dan sodium mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. So kita akan cari frekuensi ambang untuk zinc. Kita gerakkan wave. Kita gerakkan sampai kita nampak berlakunya penghasilan elektron. Dekat sini dah nampak ada penghasilan elektron. So dekat sini ialah parameter dia, kita boleh tengok material yang kita gunakan adalah zinc. Wavelength untuk zinc adalah 259 nanometer. Maksudnya dia semakin berkurang. Dan awak boleh lihat
frekuensi dekat sini semakin bertambah. Kalau sodium tadi dia kurang daripada 0.75, tapi untuk zinc dia sudah menghampiri 1.50 lah. So kat sini dah membuktikan bahawa setiap logam mempunyai frekuensi ambang yang berbeza. Okey, jadi sebagai kesimpulan pada video hari ini, kita dah belajar mengenai frekuensi ambang dan juga fungsi kerja bagi sesuatu logam. Okey, jadi sekali lagi saya tekankan bahawa frekuensi ambang merupakan frekuensi paling minimum ataupun paling sikit yang diperlukan untuk foton menghasilkan kesan fotoelektrik. Manakala fungsi kerja merupakan kerja yang paling minimum yang diperlukan untuk fotoelektron keluar daripada permukaan logam. Jadi hari ni kita dah belajar pasal formula ni kan? Okey. W dekat sini kita takrifkan dia sebagai fungsi kerja. H pula kita takrifkan sebagai pemalar Planck. Dan F0 kita takrifkan sebagai frekuensi ambang bagi sesuatu logam. Kalau kita perhatikan kita punya formula ni, kita akan dapat tahu hubungan antara frekuensi ambang dan juga fungsi kerja, di mana mereka berdua adalah berkadar terus antara satu sama lain, berkadar langsung antara satu sama lain. Jadi jika frekuensi ambang bertambah, fungsi kerja pun akan bertambah juga. Jadi sebagaimana yang kita dah tengok daripada graf yang tadi, kita dapat kenal pasti bahawa F0 bagi setiap logam adalah berbeza. Sebab itulah ia menghasilkan graf yang berbeza.